الحمد لله الذي نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد InsyaAllah kita memulakan majlis ilmu kita pada malam ini dengan membaca Ummul Kitab. Moga-moga diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. Di samping itu juga kita menghadiahkan ke atas Rasul junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, tabi'at tabi'in, salafus salifin, para alim ulama, nenek moyang kita, kedua ibu bapa kita, kaum kerabat kita dan umumnya kepada muslimin dan muslimat sama ada masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT sekalian, kita menyambung kembali pengajian kita kitab Wisyal Afrah wa Isbahul Falah, garangan Syekh Abdul Ghani Ahmad bin Ismail Al-Fatani rahimahullah alaihi. Dan insyaAllah kita masih lagi di dalam tajuk ataupun bab pada menyatakan beberapa sunat dalam sembahyang. Maka hari itu kita terhenti atau tertangguh pada bulan 3 yang lalu sebelum puasa itu, iaitu sambungan daripada bab itu, apa dia, ketiga amin dirinya. Apa dia ni, iaitu membaca amin. Dan jika ia membaca Fatihah beserta dengan Fatihah imamnya dan selesai keduanya bersamaan daripada bersamaan, dipadakan dia dengan satu amin. Itu kan kita dah baca bab ini, maknanya baca Fatihah, maka baca beserta dengan imam, maka memadai dengan satu amin. Satu amin, satu je lah, tak ada 2 kali 3 kali, memadai. Tapi kalau baca sendiri-sendiri, maka amin dari sendiri pun boleh juga. Baik. Dan jika luput akan dia oleh takmin atau takminnya serta takmin imamnya, hendaklah mengucap amin makmumnya pada ketika amin dirinya. Maknanya luput akan dia oleh takmin serta takmin imamnya, maknanya luput, tak ada orang, maknanya mengaminkan, termasuk imamnya, hendaklah mengucap amin makmum pada ketika amin dirinya. Makmum dia kena ucap juga amin pada dirinya. Maka itu sunat, kena buatlah, maknanya walaupun sunat. Dan jika ia membaca Fatihah beserta dengan Fatihah imamnya dan selesai keduanya bersamaan pada akan dia dengan satu amin bagi bacaan dirinya dan bacaan imamnya, yang biasa kita buatlah, senang fahamnya. Dan jika selesai bacaan makmum dahulu daripada imam, maka hendaklah makmum mengucap amin bagi bacaan dirinya. Kemudian maka mengucap amin pula bagi bacaan imamnya dan dijaharkan dengan amin, sama ada imam atau makmum atau sembahyang seorang diri pada sembahyang yang jahrun. Maknanya kalau dia terdulu, umpamanya orang yang masbuk, umpamanya dia baca Fatihah untuk diri dia habis dulu, maka dia amin. Bila imam habis baca Fatihah imam tu pula, maka dia kena amin juga sekali dengan imam tu. Maka itu sunat. Kemudian dan dijahar pada semayang semayang yang jahar. Jahar ni maknanya semayang yang baca jelas, baca kuat. Dan disirkan, maknanya diperlahankan pada sembahyang yang sir, sembahyang yang baca perlahan. Dan setengah daripadanya membaca surah, setengah daripadanya daripadanya iaitu sunat dalam sembahyang tadi ni membaca surah, kemudian daripada
Fatihah, Amin tadi sunat. Maka selain daripada itu membaca surah, kemudian daripada baca Fatihah, maka disunatkan bagi imam munfarid pada 2 rakaat subuh dan Jumaat. Maknanya disunatkan bagi imam munfarid ni maknanya bersorangan dia baca. Mana tak adalah makmum baca sekali, imam lah baca. Tu semua orang tahu, tapi kita saja baca. Maknanya saja kita baca ni, walaupun dah tahu. Iaitu sembahyang apa dia? Pada 2 rakaat, iaitu subuh dan Jumaat. Rakaat pertama imam baca, rakaat kedua pun imam baca secara sarah, maknanya secara jelas, secara kuat, iaitu jahrun. Imam baca surah dan umpamanya. Dan 2 rakaat yang dahulu pada segala sembahyang fardu, maknanya sembahyang fardu dan tiada disunatkan makmum membaca surah, tetapi hendaklah ia mendengar. Baik sembahyang fardu yang sunat ni kita tahulah, maknanya subuh, Jumaat, Maghrib, Isyak yang baca kuat. Maka ketika imam baca, makmum dia kena dengar. Dia kena dengar, maknanya makmum tidak disunatkan baca. Makmum jangan ikut pula imam baca, dia seronok surah tu dia suka, dia hafal, dia ikut sekali dengan imam, jangan. Mengganggu pula nanti. Maka makmum apa dia? Sunat dia mendengar bacaan imam. Dia mendengar bacaan imam. Kemudian maka jika tiada mendengar bacaan imamnya, makmum ni dia tak dengar bacaan imam, dengan sebab apa? Dan sebab tuli ni pekak, tak dengar, atau jauh ni cerita dulu tak ada mikrofon kan, atau jauh daripada imamnya. Zaman kitab ni dikarang, mikrofon tak wujud lagi. Zaman ni 1800 awal kitab ni, jadi zaman tu mana ada mikrofon. Maka qadiyah pada ketika itu, atau jauh daripada imamnya dia tak dengar, sama ada tuli atau jauh daripada imamnya, atau diperlahan oleh imamnya, mana imam tu baca perlahan. Dan jika pada sembahyang yang nyaring sekalipun, atau mendengar ia suara imamnya dan tiada faham makan dia dengar tapi sayup-sayup, ni surah apa ni, tak tahu surah apa. Faham memang tak faham lah. Orang Melayu ni kalau dengar jelas pun tak faham juga. Cuma surah tu dia tahu lagi, tapi ini surah pun tak tahu surah apa ni, dengar sayup-sayup kan, tiada faham makan dia. Maka hendaklah membaca makmum akan surah pada segala surah yang tersebut ini. Maka pada ketika itu makmum boleh baca surah pada surah, baca surah sin pada surah, gambaran ataupun keadaan yang disebutkan ini. Jauh tadi ni tak dengar bacaan imam, ataupun tuli, ataupun dia dengar sayup-sayup, tak tahu imam baca apa, maka pada surah Sad wa Rata tadi ni, surah gambaran ini, cerita ini, maka makmum boleh baca surah dia sendiri-sendiri, dia baca sebab dia tak dengar kan, maka boleh. Baik, maka manakala luput akan seorang membaca surah pada 2 rakaat yang awal yang tersebut dahulu itu, hendaklah ia membaca surah pada barang yang tinggal daripada sembahyangnya. Maknanya manakala luput akan seorang membaca surah pada 2 rakaat yang awal yang tersebut dahulu itu, apa dia ni, contoh dia sembahyang tak kira lah, sembahyang subuh, sembahyang Jumaat, dan sembahyang fardu. Kemudian mana tadi, manakala luput akan seorang membaca surah yang pada surah 2 rakaat yang awal yang tersebut dahulu itu, hendaklah ia membaca surah pada barang yang tinggal daripada sembahyangnya. Dan disunatkan membaca surah atas peraturan mushaf. Boleh, maknanya tertinggal 2 surah tadi ni dibacakan surah selepas daripada tertinggal tadi ni, maknanya selepas daripada itu boleh. Cuma surah itu ataupun peraturan mesti mengikut atas peraturan mushaf, dan setengah daripadanya baik, maknanya peraturan mushaf ini ikutlah. Peraturan mushaf ni banyaklah, kita cara baca kita, ada yang cara bacaan dia lain, itu qiraat. Qiraat tu masing-masing.
Mana kita cara baca kita lah Syatibi. Baik, yang kita biasa baca ni. Dan setengah daripadanya mengucap takbir intiqalat. Habis tadi ni bab baca surah tadi ni. Cuma di sini dia ringkas. Maka baca surah ni kalau ada kesalahan-kesalahan yang kecil maka dimaafkan. Tapi kalau Fatihah kesalahan yang mengubah makna, mengubah baris, maka batal sembahyang. Itu kita kena faham. Surah ada kesalahan kecil maka dimaafkan, tidak membatalkan sembahyang, tapi kurang pahala. Maka kalau surah kita tak ingat bacaan, maka jangan kita qiyam terlalu lama, nak ingat, nak cari balik yang kita lupa tu kan, berdiri lama sangat tak boleh. Maka bila tak ingat, sama ada tukar surah lain ataupun terus rukuk. Itu baca surah tadi ni. Maka boleh saja macam dalam sembahyang asar, sembahyang zuhur yang baca sir, maka kita baca surah apa kita nak, boleh baca surah. Maka dalam sembahyang maghrib, sembahyang isyak, subuh dan Jumaat, maka kita dalam keadaan yang tadi ni, tuli, tak dengar, jauh, maka boleh kita baca surah sendiri-sendiri kita. Dan walaupun kita maknanya dalam sembahyang berjemaah, kita sunat. Tapi kalau nak diam saja pun tak mengapa. Kemudian setengah daripada sunat dalam sembahyang tadi ni mengucap takbir intiqalat. Apa dia takbir intiqalat? Itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Mengucap takbir tu. Takbir intiqalat ni maknanya takbir yang memindahkan antara satu rukun ke satu rukun. Apa dia takbir intiqalat yang 5 itu? Iaitu takbir rukuk, Allahu Akbar rukuk, dan takbir turun kepada sujud, Allahu Akbar sujud, dan takbir bangkit daripada sujud, Allahu Akbar, dan takbir sujud yang keduanya, dan takbir bangkit daripada sujud kepada qiyam. Itu dia kita sebut Allahu Akbar. Sunat. Kalau tak nak sebut rugi lah, bukan susah pun. Saja tak nak sebut lah sunat je, diam saja, jangan diam. Maka sebut, walaupun sunat kita sebut takbir intiqalat itu, kita sebut. Dan sunat mengangkatkan kedua tangannya seperti takbiratul ihram. Maka sunat angkat dua tangan seperti takbiratul ihram tatkala hendak rukuk dan tatkala bangkit daripada rukuk. Sunat. Kita banyak kadang-kadang Allah terjatuh kan, pun tak apa, tapi eloknya angkat Allahu Akbar rukuk. Lepas tu Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Sujud, nak sujud tu jangan angkat lagi pula kan, maknanya Allahu Akbar rukuk, Sami'allahu liman hamidah, angkat. Kalau tak nak buat maka tak ada masalah. Ada orang tak nak buat terus Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, dia tak ada angkat, tak ada masalah. Cuma dalam mazhab kita Syafi'i, banyak perbuatan dalam sembahyang, mana perbuatan yang warid daripada Nabi, maka adalah afdal, bagus. Jadi banyak kita buat lebih elok. Baik. Kemudian dan tatkala bangkit daripada rukuk kepada i'tidal, permulaan angkat keduanya bersamaan dengan Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah, angkat kan, Rabbana walakal hamd. Cara angkat ni macam mana tuan-tuan? Boleh ke angkat macam ni saja ke? Kena macam ni ke? Maka yang afdal ni maknanya terbaik lah. Maka angkat Sami'allahu liman hamidah, ataupun nak rukuk Allahu Akbar. Tapi kalau malas, boleh saja Allahu Akbar rukuk, Sami'allahu liman hamidah. Tu malas sangat, boleh, dapat juga pahala sunat kan. Afdal sinilah kan. Angkat. Pasal apa? Pasal tak angkat pun tak apa, tapi sunat kita angkat. Baik. Ketika mengangkat kepalanya daripada rukuk dan mengucap Rabbana lakal hamd, apabila berdiri betul, dan setengah daripadanya mengucap tasbih di dalam rukuk dan sujud, dan seperti telah terdahulu sebutnya, itu yang kita dah baca dah sebelum ni, Subhan Rabbil Azimi, Subhan Rabbil A'la. Maka semua itu sunat kan, seperti kita baca sebelum ni, ada dulu sebutnya. Dan setengah daripadanya dibaca tatkala duduk antara dua sujud,
Rabbi ghafirli warhamni, hingga akhirnya seperti telah terdahulu sebutnya yang kita dah baca dah hari itu. Dan setengahnya atau setengah daripadanya sunat membaca doa kemudian daripada tasyahud dan selawat pada tasyahud akhir. Apa dia? Ketika mana tasyahud akhir lepas daripada Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Biasa kita ambil kat situ kan. Maka kalau orang nak tambah, dia boleh tambah Allahumma ighfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Doa ni maknanya Nabi ajar, warid daripada hadis, benda ditambah daripada dalam tahiyat akhir itu habis fil alamin innaka Hamidul Majid. Tapi kalau tak nak ambil fil alamin innaka Hamidul Majid ni, ambil terus lepas daripada selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke, ataupun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lepas itu terus baca Allahumma ighfirli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik atau dinika. Nampak? Maka ini doa ini warid daripada hadis yang mana kita selamat daripada fitnah dajjal dan fitnah hari kiamat. Maka selamat kita. Dan setengah daripadanya duduk tawaruk. Apa duduk tawaruk ni tuan-tuan? Duduk tawaruk ni duduk sengit tu. Kita duduk sengit tu. Tu tawaruk. Duduk tawaruk. Duduk kita ngirin tu kan. Tahiyat akhir tu. Maka itu sunat. Sunat. Dalam mazhab Syafi'i kita. Maka sunat. Duduk tawaruk. Tapi tu kalau tak nak duduk tawaruk, tak ngapa. Dalam fiqh manhaji asal duduk. Maka asal duduk sah lah. Cuma bila kita pegang dengan mazhab Syafi'i, kita ikutlah manhaj mazhab Syafi'i. Kalau tak boleh duduk tawaruk, duduk macam biasa, macam tahiyat awal tu. Tak ada pula dipaksa pula kena tawaruk tu. Dan yang duduk macam biasa tu pula, tak ada pula dia maknanya jangan nanti pula orang kata dia ni, oh ini mazhab lain ni. Tak. Tak ada mazhab lain. Kalau boleh duduk tawaruk, maka duduk tawaruk afdal. Kerana kita berpegang dengan manhaj mazhab Syafi'i. Lebih-lebih lagi imam dia kena tawaruk kalau boleh. Kalau tak boleh pun tak apa. Jangan berbelah pasal mana, duduk sengit ke duduk straight ke, tak ada masalah. Jangan berbelah-belah pasal itu kan. Dia nak duduk macam iftirash ke, dia nak duduk macam tawaruk ke, maka duduklah. Cuma tu guru pesan kita duduk dekat Malaysia ni, kita mazhab Syafi'i, tunjuklah kita mazhab Syafi'i. Maka duduklah tawaruk tu lebih baik. Kerana itu silibus kita kan, jangan kita tinggalkan. Tapi kalau tak mampu, tak ada apa. Macam di Mesir, masjid mazhab Syafi'i pun semua duduk bukan tawaruk, duduk iftirash macam biasa. Ustaz, tok guru kita depan ni, Syekh daripada Jordan, lagi tahu. Orang Arab duduk biasa je. Sebab sana tu pertamanya Zahmah ni ramai lah masjid tu, ramai, dia rapat. Kalau duduk tawaruk macam di Mesir, kalau duduk tawaruk tu kita orang Melayu je. Arab ni boleh kira banyak semua duduk iftirash biasa je. Itu semua mazhab Syafi'i. Jadi benda ni sebenarnya tak menjadi, orang kata tidak menjadi perbelahan. Jangan berbelah pasal duduk tawaruk ke, duduk macam mana, mengirin ke, straight ke, tak usah berbelah. Nak pegang dengan tawaruk, duduk tawaruk. Tak nak, maknanya tak mampu, tersangkut perut, duduk macam biasa. Habis cerita kan. Baik. Baik, itu dalam mazhab kita, duduk tawaruk pada tasyahud akhir dan duduk iftirash tasyahud awal. Kerana nak membezakan antara akhir dengan awal tu. Itu pun orang tanya sembahyang tarawih, bila genap duduk iftirash, bila ganjil duduk tawaruk. Ada kenas dia kan setengah orang bila rekat kedua
iftirash. Lepas tu orang 4 bagi salam, buat yang 4 duduk tawaruk. Lepas tu orang 6 iftirash balik, 8 tawaruk. Itu orang buat tu raja tu nak bagi tak ada keliru. Mana kita tahu dah, ni 4, oh yang ini 6, tak nak bagi keliru. Salah tak salah. Mazhab Syafi'iyah tu, ulama Syafi'iyah juga tu. Ada. Tapi kalau dia boleh ingat duduk tawaruk sampai habis, lagi bagus. Tapi kalau nak buat kejap iftirash, kejap macam sembahyang tarawih kan, tak ada masalah. Dia nak ingat ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Habis cerita. Terus jadi isu benda tu kan. Baik, kemudian mana tadi? Dan duduk antara dua sujud, dan duduk istirahah, dan setengah daripadanya memberi salam. Yang kedua, apa duduk istirahah, apa duduk iftirash? Dia pekah ni kena tunjuk juga. Tuan-tuan tahu kan, tapi saja tunjuk. Walaupun tuan-tuan dia dah alim semua, wali-wali ni, tapi saya tunjuk jugalah. Duduk tawaruk macam ni kan, maka kaki kita tu belakang tu dia macam ni tuan-tuan. Kita semayang, tengok kaki ni, kaki ni tak berubah ni. Mana ke buaya? Kaki kita ni tak berubah. Bila kita rukuk maka dia tetap kan, kaki ni, kaki kanan. Bila kita i'tidal pun dia tetap. Saya pijak ni. Lepas tu bila kita rukuk sama, bila kita sujud tetap kan, ni tak berubah ni. Ni kalau ikut yang original lah. Tapi kita tak original lah, ni cerita original. Kalau boleh buat, saya pun tak boleh buat. Tak berubah kan. Duduk iftirash, nampak? Masih lagi sama kan. Duduk iftirash, sujud balik, angkat sebelah, renggang, rapat makruh. Lepas tu duduk istirahah, maknanya nak bangkit. Allah, faham? Naik, berubah tak kaki ni? Kaki ni tak berubah. Mana kalau semayang jemaah, soft tu takkan lari, dia akan straight semua. Kalau semua amal macam tu lah kan, kita rapatkan soft sama kan, semua sama kaki ni. Maka kalau dia straight, maknanya ikut, dia tak bergerak ni sampai habis sekali. Duduk sujud akhir kan, lepas tu tahiyat akhir, Allahu Akbar. Nampak? Dia sama sini, ni dia akan sama. Boleh faham? Tapi tak boleh buat lah kan. Budak-budak kena ajar macam tu. Kita dah tua-tua ni, dia mesti ngelewar kaki kan. Tak ada masalah, itu kalau boleh buat. Tak boleh buat, nak buat macam mana? Saya pun tak boleh buat kan? Maknanya budak-budak muda, anak-anak kita, cucu-cucu kita, kita bagi tahu macam tu. Tu cara. Tapi kalau kita boleh buat, lagi bagus. Tu duduk istirahah. Tapi kalau tak nak duduk istirahah macam mana? Tak ada masalah, nak bangkit terus je bangkit, tak ada istirahah. Cuma dalam mazhab Syafi'i ni, kita mengurangkan perbuatan solat tu lah. Bila mengurangkan perbuatan solat tu, kuranglah pahala. Kalau kita duduk istirahah tu, lebih pahala dia, kerana banyak perbuatan dalam solat kan, lebih pahala dia. Maksudnya tertindih. Maksudnya sekarang ni masa sebelum PKP sah kan rapat. Rapat. Jadi ada orang dia berpandangan tak nak rapat sangat sah tu, sebab nanti dia tak boleh nak duduk lagi tu. Yalah. Dia kata tak sempurna kalau tak duduk begitu. Faham lah. Macam mana? Orang sebelah tu kena beralah. Dia kalau jumpa orang macam tu, orang sebelah tu kena beralah. Bila dia duduk atas paha kita cepat-cepat bangkit, kita duduk iftirash. Kita faham dah orang macam ni macam ni. Dia tak salah pasal dia nak macam tu, tapi sebenarnya dia kena duduk iftirash juga. Kalau dia dah tahu keadaan itu akan menyusahkan orang. Tapi kita ni belakang, malas nak panjang-panjang, kita duduk iftirash. Biar dia duduk macam tu, meraihkan dia. Tak apalah. Benda ni biasa berlaku kan? Biasa berlaku.
Kadang macam mana, kadang kalau kita tahiyat akhir tawarruk, dia duduk atas kaki kita. Tapi kalau tahan tunggu lah. Kalau badan besar, merah muka kan sementara nak pergi salam. Baik, habis dari situ. Lepas itu apa dia? Dan setengah daripadanya memberi salam yang kedua. Maka salam kedua ni dalam mazhab kita Syafi'i, kita sebut dua-dua kali itu jelas. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi salam tu dia macam tu Yang waris hadis salah satunya, dia ada 2-3 cara, tapi salah satunya yang Nabi buat, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah ikut. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah ikut. Itu waris hadis. Ada ke macam ni? Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ada macam tu, malu lah kat orang, malu kat budak tak sabar kan. Budak-budak pun tengok, pakcik ni mesti tak ngaji ni kata. Dia Assalamualaikum, masa tu kita tunduk. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Berhenti sekejap je, tu sambung balik. Tapi kalau tak nak berhenti sekejap, terus sambung pun tak apa. Cuma mazhab kita Syafi'i, kanan pun kita bercakap, mana kita keluar suara, kiri pun kita keluar suara. Mazhab Hanafi tak ada. Sebab tu kalau sembahyang dekat masjid Hanafi, jangan tunggu takbir kedua, memang tak habis sembahyang kita. Assalamualaikum warahmatullahi, kita tunggu kan bila nak habis ni. Memang dia tak bunyi. Dia yang kedua tu dia tak ambil, sebab dia kira ambil yang rukun, yang pertama. Yang kedua tu dia tak ambil, sebab sunat. Dia tak bunyi je lah maknanya, dia ambil yang rukunnya. Dalam mazhab Hanafi, kalau kita sembahyang di masjid India, dia tak ada bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi, habis. Kalau dekat Malaysia. Tapi kalau dekat negara Arab biasa kan, sana mazhab ni biasa. Cuma kita kalau mengaji kita faham lah. Kalau tak mengaji yang cenggah tu. Baik. Kemudian bab yang seterusnya iaitu bab mufasidatus solah, iaitu bab pada menyatakan segala perkara yang membatalkan sembahyang atau yang merosakkan sembahyang. Maka segala perkara yang membatalkan sembahyang, jika menyertai akan takbiratul ihram, tiada sah sembahyangnya. Nampak? Apa-apa perkara, segala perkara yang membatalkan sembahyang, jika menyertai akan takbiratul ihram, angkat Allahu Akbar, pada ketika itu dah ada perkara yang batalkan sembahyang, maka tak sah sembahyang, batal sembahyang dia. Dan jika kedatangannya kemudian daripada masuk pada sembahyang membatalkan sembahyang, maknanya masuk je dari lepas je sembahyang, maka batal. Bermula dengan takbiratul ihram tu dah batal sembahyang, tak sah sembahyang. Tapi sebelum daripada itu, sebelum takbiratul ihram, tak kira sembahyang lah, tak ada masalah lah kan. Bermula yang membatalkan sembahyang itu amat banyak, dan yang disebut di sini 11 perkara. Banyak, tapi dekat sini 11 aja diambil. Kalau nak hitung banyak dalam kitab yang besar-besar, banyak perkara yang membatalkan sembahyang ni. Cuma di sini diambil 11 perkara. Apa dia? Dan yang lebih daripadanya hendaklah dituntuti pada kitab yang panjang-panjang, yang besar-besar. Kitab yang panjang-panjang ni kitab besar-besar, kitab muktabar yang besar-besar, Majmu' ke, Nilul Autar ke, Subul Salam ke, Bajuri ke, Bajurimi ke, itu kitab besar-besar. I'anah ke umpamanya, I'anah Talibin kan. Baik, pertamanya berkata-kata dengan sengaja, serta diketahuikan haramnya bercakap dalam sembahyang, hukum dia haram dan batal sembahyang. Dan diketahuikan dirinya di dalam sembahyang, dan jika dengan 2 huruf yang tidak memberi faham sekalipun. Jika dengan 2 huruf yang tidak memberi faham sekalipun, maknanya berkata-kata dengan sengaja serta diketahuikan haramnya. Orang letah macam mana? Batal ke tidak? Orang letah tengah bismillahirrahmanirrahim, apa cut imam kan, contoh imam letah, sah ke batal? Sah ke batal? Orang letah.
Kalau tidak berangkai-rangkai maka, tapi kalau berangkai oh pucuk batal terus lah. Orang letak ambil letih kan, itu batal lah kan. Maka orang letak boleh jadi imam tak? Susah jadi imam lah, susah. Orang letak jadi makmum je, tu susah jadi imam. Kalau letak tak susah jadi imam. Dia kena latih. Dia latah kan. Kita boleh buat apa lah, dia latah. Kalau nak tunggu dia tak latah pun tak boleh. Maka orang macam ni sah. Dia memang latah, teruk latah kan. Ada orang latahnya teruk. Kan. Maka dia tahu benda yang ini, dia kata dia tahu dengan sengaja, dan dia tahu pula perkara tu membatalkan sembahyang dengan sengaja. Batal sembahyang dia. Nampak? Yang ini maknanya dengan dua huruf yang memberi faham. Kalau dalam bahasa Arab, huruf beri faham ni wa pun satu huruf dikira dan. La, dua huruf tidak. Kan? Wa dan la tidak. Summa kemudian dua huruf, summa ada memberi faham pada dua huruf je, sim dengan ma, sa dengan mim. Sa dengan mim, summa kemudian dua huruf tapi memberi faham. Maka tak boleh berkata-kata dalam sembahyang. Boleh jawab salam tak dalam sembahyang? Boleh lah jawab salam dalam sembahyang. Assalamualaikum, kita tengah sembahyang, jawab salam tu kan wajib. Boleh lah jawab salam dalam sembahyang? Boleh tapi batal. Tak boleh lah. Boleh jawab dia batal lah. Pernah berlaku ketika zaman Rasulullah SAW. Saya ambil mafhum hadis. Ketika itu seorang sahabat tengah sembahyang, Nabi bagi salam. Nabi bagi salam kat sahabat ni, Assalamualaikum kan. Sahabat ni tak jawab. Maka sahabat itu dia mempercepatkan sembahyang dia. Habis sembahyang tu dia jumpa Nabi. Apa kata Nabi? Mafhum hadis tu, kenapa kamu tak jawab salam aku tadi? Aku tengah sembahyang Rasulullah. Bukankah salam Rasul ini wajib dijawab? Maknanya salam Nabi kalau tengah sembahyang boleh jawab. Tapi kalau salam Ustaz Jo tak boleh kan? Salam Nabi je. Mana cerita khususiat bab jawab salam tu untuk Nabi saja, khususiat. Khususiat ni ada hadis dia khusus untuk perkara itu. Tak boleh pakai semua. Orang lain tak boleh pakai, khusus untuk itu. Kan? Macam bab sembahyang jamak qasar lah. Sembahyang jamak. Nabi jamak, hadis sahih. Nabi sembahyang jamak di Madinah, Zuhur dengan Asar. Nabi tak musafir pun. Nabi jamak pada hari itu. Maka khusus untuk Nabi je. Maka kita jumhur ulama nak jamak qasar kena musafir ataupun dalam keadaan yang tertentu. Contoh dia macam keadaan yang memang masyaqqah. Masyaqqah ni dia kasi maknanya sejuk yang bersangatan. Itu dalam masa bila kata yang Ustaz Azidus datang kan, ada orang tanya pasal jamak suri kan. Jamak suri ada tak Ustaz? Jamak suri ada ke tak ada? Jamak suri ada. Jamak suri. Tapi Ustaz Azidus kata tu pandangan dia. Itu ilmu dia. Dia orang alim, dia kata dia tak jumpa. Tapi kalau mengaji dalam bab fiqh ni, jamak suri ni dia ada kaedah dia. Sejuk yang bersangatan, dia buat itu di antara akhir dengan awal waktu. Sejuk sangat ni, tak boleh kena air, maka boleh jamak suri. Tu jamak suri, dia serupa jamak. Keadaan tu serupa jamak, tu suri tu serupa jamak. Tapi kalau dalam bab Nabi tadi ni, Nabi khususiat, maknanya Nabi buat tu ketika itu. Tapi ulama mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, Maliki bukan tolak hadis tu sahih, tapi banyaknya Nabi jamak ketika musafir kan. Bagi kita pakai tu tak bolehlah kita ana baca hadis dalam Sahih Bukhari, Nabi jamak dekat Madinah tak pergi musafir, ana jamak hancur yuk. Sama dengan siapa? Syiah pergi kedai boleh jamak, jadi Syiah lah kita. Syiah nak pergi mana? Nak pergi repair kereta, jamak lah. Kalau tak dah semayang, jamak dekat rumah je. Pasal dia keluar rumah je musafir, itu Syiah. Jadi kena faham betul-betul. Kalau baca hadis saja tak ngaji fiqh tak boleh. Dia kena duduk, kena selari kan. Baik. Apa dia tadi ni bercakap, berkata-kata dengan sengaja, tahu akan batalnya, lepas tu memberi faham, dan satu huruf yang memberi faham, ataupun dan satu huruf yang dimadkan dia, dihukumkan dua huruf,
Maknanya mad ini huruf yang dipanjangkan menjadi 2 huruf. Huruf tu dipanjangkan, maka panjang itu menjadikan dia 2 huruf. 2 huruf maka batal sembahyang dengan yang tersebut. Demikian lagi jika berdehem-dehem atau menangis atau mengerang atau berhengus. Baik, berdehem-dehem dengan sengaja. Contoh, tak ada apa-apa batal. Saja-saja suka, batal. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa ni. Batal. Kecuali kalau dia kenan ni daripada dia lepas akhir balik tu dia kenan. Dia memang orang tu tak boleh kata apa. Memang dia kenan. Kalau orang sini panggil pelak. Tapi pelak ni kalau kat utara dia lain makna dia. Pelak dia lain makna dia. Pelak dekat belah-belah Perak tengah kita ni, pelak tu jenis tu lah. Kadang dia carut kan, dia macam kenan. Kalau jenis tu tak boleh kata apa lah. Tapi kalau sengaja tak ada apa-apa, betul. Imam baca sangkut dekat tekak boleh. Pasal apa sangkut dekat tekak nak baca boleh. Tapi kalau tak ada apa-apa batal sembahyang. Maknanya berdehem tak boleh. Ataupun menangis ni macam mana menangis ni? Maka menangis ni hukum dia, asal dia harus dalam sembahyang menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis dalam sembahyang, Sayyidina Umar juga menangis dalam sembahyang. Sahabat-sahabat menangis bila kena ayat-ayat azab yang takut, maka sahabat akan menangis. Yang batal ni menangis macam mana? Habis Imam Mekah tu dia tahan. Itu tak apa. Yang kita tengok sembahyang tarawih di Mekah kan, imam tu kena menangis kan. Tapi menangis tu kita tengok itu tidak membatalkan sembahyang. Yang tak boleh ni jenis orang kata macam meratap. Batal kan? Sedangkan menangis harus dalam sembahyang boleh. Tengah sembahyang tu menangis boleh. Mengalir mata tak batal sembahyang. Jangan kita meratap-ratap, tu tak boleh. Atau mengerang memang tak boleh lah. Tengah sembahyang batal kan setengah orang tu ni batal. Tak boleh mengerang tak boleh. Ataupun sakitnya Allah, tengah sembahyang batal. Atau dengan hidung, apa tadi ni, berhemus dengan hidung ni macam mana tuan-tuan? Batal. Tahu kalau hingus tak batal ya, hingus kan tak batal. Tapi yang batal ni batal. Biasa bila berlaku subuh, kahak tu macam lekat ni kan, batal. Sebab itu kadang-kadang dia tak tahu duduk sebelah kita, bukan duduk sebelah kita kerana jadi imam pun ada. Saudara rahmat, batal sembahyang mubarakah tu tunggu apa lagi? Batal. Tak boleh berhemus dengan mulut atau dengan hidung, tak boleh. Dan batuk dan bersin jika tiada huruf atau satu huruf yang memberi faham, maka batal sembahyangnya. Maknanya batuk bersin jika maknanya batuk bersin tak apa, tapi kalau ada 2 huruf atau satu huruf yang memberi faham, maka batal lah. Maknanya tengah sembahyang ni bersin ni kena lepas kan, kena lepas. Bersin ni satu benda yang Allah Ta'ala suka. Artis ni Allah Ta'ala suka. Yang Allah Ta'ala benci atau tak suka apa dia? Ita'ab ni Allah Ta'ala tak suka. Sebab tu tengah sembahyang nak nguap tahan. Kalau makruh nak nguap tahan, kembang hidung tak apalah, tahan nguap. Tapi setengah orang tu bau sampai ke tepi kan,
tahan lah muak. Tapi bersin tak tahan. Tapi janganlah bersin tu hacu betul. Bersin lah sekadar maknanya seminimum yang mungkin. Janji bersin. Paling elok apa dia imam? Tengah baca khutbah bersin. Jarang-jarang berlaku. Tutup guru dia cakap apa? Tengah baca khutbah tu bersin tu bagus. Saya perhati dalam masjid ada tak khatib bersin? Tak ada lagi. Tak jumpa lagi khatib bersin tengah baca khutbah. Kalau boleh bagus. Tak tahu lah apa sebab kan, tapi tu guru kata bagus. Bersin Allah Ta'ala suka, menguap Allah Ta'ala tak suka. Tapi kalau dekat rumah tak apalah. Cuma kan kalau orang biasanya ada benda dalam badan ni, dia kuat muak. Kejap muak. Itu ada benda dalam badan tu, gila berubat. Jumpa dia darus syifa. Banyak benda dalam badan tu. Kejap muak kan. Sedawa mazhab Syafi'i tak apa. Mazhab lain ada yang tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dikira macam ni, bila sedawa tu kadang-kadang terkeluar orang yang dalam ni. Batal lah. Tapi kalau mazhab Syafi'i terkeluar batal. Mana kita kalau sedawa tak keluar, tak batal semayang. Kan? Tahan kan. Jangan tak boleh. Kan? Dengan semayang macam tu, janganlah kau begitu. Sedawa angin keluar tu, keluarlah. Cuma tengah sedawa tu terkeluar nasi tu dia kan, batal. Nasi tu keluar balik. Takkan nak telan balik kan? Takkan nak kemam di dalam mulut. Kalau hingoy nak buat macam mana? Tu guna ni. Bila hingoy, semayang hingoy banyak, tembus semayang. Hingoy najis tak? Hingoy tak najis, tapi kuman lah. Kahak najis, kahak tak najis, tapi kuman lah. Nabi tegur. Ada orang Arab Badawi ludah dekat dinding kan, Nabi tegur. Lain kali kalau nak ni, jangan ludah di sini, Nabi kikir kahak tu. Lain kali Nabi ajar, tu Nabi ajar tu. Lain kali kalau nak ludah, buat macam ni, Nabi buat macam ni. Melekat. Mana Nabi ajar ni, ambil sampai dihingus, itu betul, kahak, buang, mayang. Ni cerita zaman sebelum Covid lah. Kalau Covid, kalau hingus apa, sudah datang masjid lah. Kan, orang tak suka. Secara tu pun Ustaz Farid kata, subuh tu masih semua orang kata bersin banyak ni, kan orang jadi risau kan. Tapi alhamdulillah dah tak ada apa dah. Dah ada makan ubat. InsyaAllah. Baik. Kita tangguh dekat sini Kita tangguh dekat bab merosak membatalkan semayang ni. Nanti kita akan sambung lagi penulisan. InsyaAllah kalau tak ada apa-apa yang menghalang lah, aral yang melintang lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.